Ha? Dia tak jawab apa yang dia kata tu, dia tak boleh jawab, dia nak minta maaf, dia minta maaf, dia minta maaf. Ada seorang, saya minta maaf, saya minta maaf. Lah kali tak boleh kata apa. Dah nak minta maaf aja. Ni yang kata hukum-hukum ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya tak tahu, saya minta maaf. Yang cakap tu, habis masyarakat dah ikut. Akhirnya pihak Jabatan Mufti kata pergi ambil tauliah dulu, dapat tauliah baru kami nak mengajar balik. Satu Jabat Agama Bung Jabatan Mufti kata kalau ambil tauliah pun kami rasa kami tak lulus. Sebab apa? Sebab ilmu nampak terlalu teruk. Walaupun kuliah seronok, orang masyarakat kalau kuliah mesti ramai daripada ustaz-ustaz lain. Tetapi oleh kerana asas dia tidak ada, maka orang itu bukan menambahkan pengetahuan kita, bahkan mengurangkan ilmu kita. Tuan-tuan, minta maaf. Ada ustaz bila kita main mengaji ataupun kita ambil dia sebagai ustaz kita, dia mengurangkan ilmu kita, bukan menambahkan ilmu kita. Tolong berhati-hati dalam perkara ini. Kita nak berhijrah daripada yang lebih baik, bukan kepada yang lebih kurang. Kalau mengaji daripada pandai makin bodoh, tu bukan mengaji, tu hijrah yang mazmumah namanya. Maka sebab itu ada ketikanya bersabarlah. Bersabarlah, walaupun dengan kita dapat tok guru yang tak berapa nak lawak pun tak apa, bersabarlah. Kan? Janji kita dapat ilmu, tuan-tuan dan puan sekalian. Tambah macam saya ni langsung tak lawak. Tapi kadang-kadang lawak ke, tuan-tuan, lawak ke. Kalau tak lawak langsung tak panggil lah. Pasal apa? Sampai tak ada apa tu, main lena. Jadi insyaAllah memanglah kita kena cuit juga sikit. Tapi kalau cuit saja, duk geletek aja, tak ada juga. Sebab tujuan kita mengaji ni nak mendapatkan ilmu. Kalau mengaji nak seronok, yang tu tak payah pergi disko lagi seronok. Kaki terangkat apa semua kan. Kita nak mengaji ni nak mendapatkan ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan nak mengaji sangat sampai ke YouTube apa semua, wajib kena berhati-hati. Tidak semua ustaz itu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab yang dalam tu tak ada penatih dia lagi sekarang. Tak ada lagi. Maka sebab itu alhamdulillah, sunnah dalam menuntut ilmu ni pada dulu sampai sekarang yang lebih baik ialah yang macam cara ini, iaitu kita berhadapan dengan guru secara terus, yang mana kita boleh tengok muka dia, yang mana kita boleh tengok akhlak dia, kita boleh tengok peribadi dia, dan kita boleh bertanya andai kata kita tidak faham. Yang itu yang memang pengajian yang sebenar yang diasaskan oleh Nabi SAW daripada dulu sehingga kepada hari ini. Kalau ada orang sengah dia mengaji kat YouTube, bukan salah. Sebab ada ustaz tu kita mengaji kat dia di sini, kita nak ulang dengar kan, tak apa, elok. Tetapi mungkin ada ustaz yang kita dengar pula, kita tak pernah dengar dia, tak pernah kenal dia, maka kita tak tahu dia tu siapa. Mungkin ada satu isu yang dia sebut dalam bab itu, memang kita seronok, memang kita tertarik, tapi kita tak tahu keseluruhan dia tu. Sebenarnya orang tu bagaimana, kita tak kenal kan. Maka sebab itulah ada ketikanya di sini syaitan masuk dalam diri kita, menyatakan dia bagus, masukkan loba kepada kita, akhirnya kita hanya tumpu kepada dia. Maka di sana akhirnya jihad kita tersasar daripada mahmudah kepada mazmumah. Itu kalau boleh kita kena berhati-hati. Sebab dalam apa sahaja pun agama kita mengajar kita kepada kesederhanaan. Bila ada kesederhanaan, maka insya-Allah kita selamat. Sebab tu kalau kita nak mengaji pun, memang mengaji ni baik, mengaji ni bagus, tapi ada kesederhanaan juga dalam menuntut ilmu. Jangan godong semua. Tengok yang mana yang baik, yang mana yang bermanfaat untuk kita ambil. Yang mana yang kita tak pasti, Nabi sendiri pesan,
da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggal benda yang meragukan, yang kamu tak pasti, kepada yang benar-benar yang tidak meragukan. Yang mana tok guru tu, ustaz ni kamu dah sah pasti, belajar dengan dia. Yang mana tak kenal lagi, tu hold on dulu. Syaitan memang dia suruh kita bodong semua, ambil semua. Sebab apa? Sebab bila kita dapat ilmu, ilmu ni mulia. Dalam kemuliaan ada kemegahan, ada kebanggaan. Maka ada orang bila ada ilmu bangga, kan? Betul tak? Dia rasa lebih pada orang, dia rasa elok pada orang. Maka yang waktu itu syaitan dah celah masuk. Ilmu ni memang dia memuliakan kita. Sebab bila ada ilmu, memang orang tu akan automatik mulia. Kerana apa? Ilmu itu sendiri adalah nur yang meninggikan seseorang. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu itu beberapa darjat. Memang bila ada ilmu, naik darjat dia. Tetapi darjat yang mulia di sisi Allah ialah bila kita ada darjat itu, kita merendahkan diri kita. Bukan bila kita ada darjat itu, kita membanggakan diri kita. Ini sampai ada mohon maaf, sampai ada ustaz bila orang tanya soalan pada dia, dia tanya balik, hang PhD ke? Hang PhD ke apa? Sebab nak tanya tu kena setaraf dengan aku ni. Aku ni PhD, hang nak tanya, kalau nak tanya dalam bentuk nak mempersoal, kalau hang bukan PhD jangan tanya aku. Sampai tahap macam tu pun dah ada dah dalam negara kita pada hari ini. Ilmu yang membanggakan dia, bukan ilmu yang memuliakan dia. Itu beza tuan-tuan dan puan sekalian. Maka sebab itu dalam konsep jihad kita, ialah kita kena pilih jihad yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan bersifat kesederhanaan di dalam jihad kita. Baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kesungguhan yang melampau, yang tidak menepati agama kita, maka dia merugikan kita. Merugikan kita. Baik. Yang kedua, dalam kita nak bersederhana, kita kena ingat juga kesederhanaan tu hendaklah sesuai dengan konsep agama Islam kita. Sebab memanglah bila kita sebut, kalau bersungguh-sungguh yang melampau ni merosakkan, tapi kalau sederhana yang tidak menepati konsep agama, yang ni juga merosakkan kita. Islam tu sederhana dia kata, tapi dia tak faham sederhana tu apa. Islam ni sederhana, Islam ni tak melampau. Ya, betul, memang kalimah tu betul, tapi sederhana yang bentuk macam mana? Bila dengar kata sederhana, dia kata ingat biasa-biasa saja. Maka dia amal Islam itu dengan cara konsep kesederhanaan yang dia faham sendiri. Yang tu tak kena. Amal Islam separuh-separuh, dia kata tu sederhana. Semayang ni dia kata kalau sehari 2-3-4 waktu tu, 2-3 waktu kira sederhana lah. Mayang sampai tak tinggal masa 5 waktu tu melampau. Ada pula orang kita faham macam tu. Tutup aurat ni sekali-sekala buka tu, yang tu baru sederhana. Kalau tutup aurat sampai tak buka-buka ni, yang ni melampau. Yang ni ada juga orang kita faham macam ni, konsep sederhana. Sederhana kepala otak dia. Minta maaf lah. Ada pula dia faham konsep macam tu. Kalau kita amal Islam ni secara keseluruhannya, yang tu dah kira syadid, kira melampau. Amal Islam ni separuh-separuh tu baru sederhana. Sekejap amal Islam, sekejap cara Islam, sekejap cara Yahudi. Sekejap cara Islam, sekejap cara Nasrani. Yang tu dia kata barulah tak melampau. Yang tu baru sederhana. Yang ini juga adalah sederhana yang ditipu oleh syaitan. Jaga tuan-tuan, ada orang macam tu.
Kita tengok pengamalan dia, relax je. Oh, dia kata ni konsep sederhana, relax ya. Semayang pun relax ya. Fatihah baca setengah tak baca. Dia kata tu sederhana. Suara keluar sekerat, suara tak keluar, dia kata tu baru sederhana. Duk pulun sangat buat apa? Oh, yang tu bukan. Yang itu bukan sederhana, yang tu syaitan ditipu oleh syaitan. Tuan-tuan, dia kena buat yang sempurna. Sederhana ni kita buat yang sempurna, yang tu sederhana. Kalau kita masak nasi separuh masak, tak makan kita. Buat rumah separuh siap, lepas tu jual, kita tak beli. Kita rumah separuh siap tak beli. Kalau kita pergi nak beli kereta, tengok-tengok kereta tu separuh siap, kita tak beli. Tengok-tengok enjin tak ada lagi, tapi jual dah. Tayar pun tak pasang lagi, jual dah. Dia kata yang ni sederhana. Sebab apa? Dia kata separuh siap, kita tak beli. Kita nak hak komplit. Yang sederhana ni bukan maksud yang separuh siap. Sederhana dalam agama bukan bermaksud separuh amal, bukan maksud separuh ibadat, tetapi ialah ibadat yang sempurna dan tidak melampaui daripada had-had yang ditetapkan dalam agama kita. Yang tu baru kena. Ni mengaji tak pernah habis. Dia kata sederhana. Mengaji sangat-sangat pun dia kata buat apa? Jadi mengaji semua tak pernah habis. Tajwid tak pernah habis. Mengaji Quran tak pernah habis. Sederhana. Sampailah duk tanya hukum tak tahu. Kalau siapa kata bukan boleh mengaji banyak-banyak sangat, sekali jadi tok guru pula. Siapa pula jadi tok guru? Semua tok guru siapa pula nak mengaji? Dia pandai menjawab tu. Dia tanya hukum 5, dia duduk bersama hukum 5. Hukum 5 semayang, puasa, zakat. Yang tu bukan hukum 5, tu rukun 5. Kan? Hukum 5 dalam tajwid tu. Bila orang tanya hukum 5 apa dia kira-kira 5, hukum 5. Hukum 5 tak ingat lagi. Punya sederhananya mengaji. Mengaji sederhana dah lah. Kan? Jangan ada pulun-pulun sangat tu. Ustaz pesan dengan pulun sangat lagi syaitan masuk. Dia pusing kot lagi pula. Dia sederhana sampai tak pulun, sampai tak belajar. Kan? Sampai lah ni duk baca tak pernah betul lagi. Teruk sangat ni. Lepas tu kalau sebut tambah sikit riwayat apa semua, lagi tak tahu pula dah. Kita ni selama ni kita baca Quran, riwayat siapa? Ada riwayat ke Ustaz? Dia tanya balik. Kita baca riwayat hafaz ke riwayat siapa? Dia hafaz tu siapa dia? Dia tanya balik. Sampai dah berapa puluh tahun dah kita tak pernah ambil tahu pun tampu. Sedangkan benda tu sepatutnya benda tu dah tahu dah. Macam mana kalau kita makan gulai, kita tahu dah gulai ni dia ada rempah. Takkan tak pernah tahu kot gulai ni berrempah. Dah berapa tahun dah makan gulai, tak tahu dia kata gulai ni ada rempah. Dah berapa puluh tahun dah mengaji Al-Quran, tak tahu kata kita ni riwayat hafaz An Asim. Tak tahu lagi. Oh, itu susah. Sebab apa? Yang saya sebut itu, ada orang sampai hari ini dia bila dia tak tahu riwayat tu, dia baca tak betul. Bila tak betul, tak dapat pahala yang sebenar. Maknya ada berapa? Banyak kan? Tapi yang kerap duk jumpa dalam Quran ni mat apa? Contoh. Majais, mat wajib, tidak kan? Yang paling kerap sekali majais, mat wajib. Satu lagi ma'rif li sukun dan mak lazim. Tapi yang paling kerap majais, mak wajib. Ma'rif li sukun juga kerap sebab dia di ujung. Mak jais, mak wajib contoh kan. Riwayat kita ni yang kita duk baca ni, orang Malaysia duk mengaji ni,
mak jaiz dengan mak wajib sebenarnya sama aja. Wajib kena baca 4 rakaat, tak boleh baca 2 rakaat. Yang lemah riwayat kita mengaji di Malaysia ni, tok guru dia ajak di negara kita ni, semua mak jaiz dan mak wajib tu sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama menurut riwayat kita, iaitu wajib baca sekurang-kurangnya 4 rakaat. Tidak ada 2 rakaat. Tapi orang kita hari ni, tang tu pun saya dah dengar tok imam ke apa ke, masih lagi bila baca mak jaiz mak wajib dia bantai 2 rakaat. Maka 2 rakaat tak betul. Baca surah Sejadah, baca surah Yasin. Mak jaiz dia baca 2 rakaat, ataupun mak wajib baca 2 rakaat lagi teruk. Sebab mak wajib ni sepakat orang dengan harakat yang lebih daripada 2 rakaat. Sedangkan riwayat kita mak jaiz sendiri bukan 2 rakaat, kena baca 4 rakaat. Yang dia dengar Imam Mekah tu, yang tu mereka riwayat lain. Memang kita dah dengar ke Imam Mekah baca macam tu, orang kita pun nak tiru. Mengaji bukan jenis tiru, mengaji kena ambil daripada guru, kan? Ni dia duk dengar YouTube, dia ada dengar video orang post kat dia, ni baca macam ni, maka dia tiru baca macam tu, maka bacaan dia tak betul. Walaupun orang tu baca betul, sebab orang tu baca riwayat lain, dia mengaji dengan tok guru yang riwayat lain, maka dia kena baca lagu lain. Sebab itu tak boleh mengaji dengan video. Quran ni tak boleh mengaji dengan video, sebab tak sama riwayat atau perawi yang orang yang baca tu ambil. Kita ambil daripada orang lain, riwayat lain, tiba-tiba kita baca dengan riwayat lain, itu salah. Itu contoh. Maka kesungguhan kita mengaji Quran hingga ke video-video klip itu, kesungguhan yang akhirnya ditipu daya oleh syaitan. Kita jadi baca tak betul, daripada betul jadi tak betul. Maka yang tu juga kena ambil perhati. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kita ni walaupun nama kita manusia, tapi bila pergi sana, yang nak dijadikan pahala tu amalan yang betul, baru jadi pahala. Yang itulah bekalan kita di sana. Tu modal kita yang kita nak simpan duduk sana. Kalau amalan tak betul, dia tak jadi pahala, maka haba'an mansura, jadi rugi, jadi naya, sian juga. Sebab tu dalam apa-apa pun memang kena ada cahada. Nabi kata kena ada kesungguhan. Tapi kesungguhan yang betul tadi dah. Kalau kesederhanaan yang menyebabkan kita meninggalkan amal ibadat, kita mengaji lebih-lebih kurang, yang itu juga sangat-sangat merugikan kita. Umur pendek, masa pendek, tapi kita buangkan kepada perkara yang tidak berfaedah, akhirnya kita rugi. Sebab itu jangan segan tuan-tuan kalau jumpa mana-mana orang pergi tanya ustaz, tolong dengar ustaz bacaan saya macam mana. Kalau ustaz kata hang kena mengaji lagi, pergi mengajilah. Kalau ustaz kata alhamdulillah nampak okey dah, cuma tambah sikit-sikit lagi, tak okey lah juga. Kalau ustaz kata ni macam ni teruk ni, kena mengaji lagi ni, pergi mengajilah, kan? Sebab dengan itu kita nak buat amal ibadat. Memang di antara amal ibadat ni ada lebih ada kurang. Ada orang rajin berdoa, dia kata doa tu bagi, ya doa ni bagus, doa ni Allah Ta'ala kata doa aku berkenan. Tapi ada hadis lain yang Nabi sebut dalam hadis Qudusi, dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut ada orang yang dia membanyakkan doa, tetapi Allah Ta'ala lebih suka daripada orang yang membanyakkan membaca Al-Quran, membanyakkan berselawat sehingga dia terlupa kepada doa. Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai dia terlupa berdoa, punya banyak baca Quran. Itu lebih baik di sisi Allah dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada orang yang banyak berdoa tapi lupa dan kurang membaca Al-Quran. Itu kalam Allah
Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi di antara perkara yang kita kena pastikan ialah dalam ma'al hijrah ini kita nak buat apa? Iaitu kita hijrah dalam arti kata kesungguhan kita untuk kembali kepada perkara yang baik. Dan hijrah dalam arti kata kita nak meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah kepada diri kita. Jadi di antara perkara saya nak sentuh di sini, hijrah yang saya nak sentuh di sini ialah hijrah meninggalkan berhala maknawi. Yang saya nak sentuh di sini juga pada hari ini iaitu hijrah meninggalkan berhala maknawi. Mula-mula zaman Nabi, dia ajak masyarakat dia hijrah meninggalkan agama sesat kepada agama Islam. Itu hijrah. Dia mengajak masyarakat Arab jahiliah berhijrah daripada agama yang sesat kepada agama Islam. Bila kita ni dah lahir pun dalam keadaan Islam, tapi ada lagi satu hijrah kita yang sepatutnya kita juga ambil berat, iaitu berhijrah daripada berhala maknawi. Dulu mereka hijrah daripada berhala hakiki. Orang masyarakat Arab jahiliah hijrah daripada berhala betul. Dulu sembah berhala, hijrah kepada sembah Allah yang esa. Lah ni berhala hakiki itu kita insya-Allah tak sembah dah. Tapi tuan-tuan, berhala ni ada dua. Satu berhala hakiki, satu berhala maknawi dipanggil. Berhala pada makna, tapi dia bukan berhala, tapi pada makna sahaja dia juga seumpama berhala. Disebut oleh para ulama dia ada 4 berhala maknawi. Pertama an-nafsu. Pertama nafsu. Yang kedua hawa. Al-hawa. Yang ketiga asy-syaitan. Syaitan. Dan yang keempat asy-syahwatu. Syahwat. Ini 4 berhala maknawi yang disebut oleh para ulama. Berhala maknawi. Sebenarnya tu kalau kita betul-betul lah orang kata apa, ikut 4 ni sungguh-sungguh, dia boleh menghilangkan seluruh amalan-amalan kebaikan kita dan boleh memesongkan kita daripada Allah. Walaupun kita Islam, tapi mungkin kita sebenarnya agama kita sudah ditinggalkan. Walaupun asalnya Islam, tapi kita mungkin ketika itu bukan seorang Islam yang sebenar. Itu dipanggil berhala maknawi. Boleh mengeluarkan kita daripada amal Islam secara keseluruhan ataupun separuh. Kan sehingga hari ini kita dah pernah dengar ada orang Islam menghina Islam secara terang-terang. Kenapa? Dia Islam tetapi dia menghina Islam. Dia Islam, dia tak suka kepada Islam. Dia Islam, dia tak suka pada Quran. Dia tak mau Quran sepenuhnya, dia nak separuh-separuh. Ada tak orang pada hari ini? Dah ada ramai dah tuan-tuan dan puan sekalian.